Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Hadirin sekalian, masa yang dinantikan telah tiba, dan dengan ini majlis mempersilakan Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan inisiatif pendapatan rakyat IPR. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudari majlis yang saya kasihi, sahabat-sahabat saya yang berhormat, Datuk Seri Amiruddin Syahari, Menteri Besar Selangor, yang berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi Datuk Nur Azmi Dirun, pimpinan-pimpinan daripada kerajaan negeri, daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, wakil-wakil daripada rakan-rakan strategik kita yang akan menjayakan, seterusnya saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Saya tengok jam, dia tak boleh lebih daripada 25 minit sebab kita berada di sebelah LRT. Kalau lama-lama orang ambil LRT balik rumah. Pada hari ini, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada Kementerian Ekonomi yang dalam tempoh yang singkat, sebenarnya lebih kurang 1 bulan lebih, berjaya kita percepatkan pelancaran dan juga pelaksanaan satu inisiatif yang kita panggil inisiatif pendapatan rakyat, yang khususnya ialah kepada golongan miskin tegak dan juga kepada dengar okey, depan lagi okey, yang khususnya disasarkan kepada golongan miskin tegak dan juga golongan berpendapatan B40. Dia tak jalan ni, jalan? Oh, ke sana. Okey. Dia nak kena balik. Dia ada, sebab dia interference jauh ni. Dia yang kat depan tu dia interference. Okey. Ini nama dia selingan kan? Okey. Ini keadaan yang kita ada dalam negara kita. Kita ada setakat 31 Disember 2022, kita ada 126,372 isi rumah yang dikategorikan sebagai miskin tegak. Ramai yang mungkin kurang faham ataupun kurang arif bagaimana kita menentukan keluarga miskin tegak dalam sistem kerajaan kita. Mereka ini adalah yang dibawa ke pejabat daerah, kemudian disahkan oleh kerajaan tempatan dan juga pejabat daerah, kemudian mereka akan masuk dalam satu pangkalan data yang dipanggil e-kasih. Jadi dari semasa ke semasa, mereka yang berada di dalam senarai e-kasih ini dikategorikan sebagai miskin tegak, yang pendapatannya adalah sekitar RM1,900 ke bawah setiap bulan, mengikut garis kemiskinan miskin tegak kebangsaan. Pada masa yang sama, kita juga ada 2.91 juta isi rumah dalam kategori B40. Dan yang di bawah B40 ni, kadang-kadang mereka pun dengan mudah boleh jatuh ke dalam miskin tegak juga. Ada yang berada di luar pangkalan data, ada yang memang sudah berada di dalam pangkalan data. Usaha kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan agensi dan sektor swasta untuk membantu pembasmian miskin tegak ini bukan bermula hari ini. Ini usaha yang telah bermula sejak 60-70 tahun yang lalu. Setiap kerajaan dan pentadbiran akan ada program untuk membasmi miskin tegak.
Cuma kita ada beberapa masalah utama sebenarnya dalam kita melaksanakan, dan ini sesuatu yang kita perlu perbaiki dari satu masa ke satu masa. Pertama ialah mengenai proses pemetaan dan juga pengesahan miskin tegak. Dulu lagi susah kerana kita tidak ada pangkalan data, kita juga tidak ada sistem komunikasi dan sistem data yang seperti sekarang. Sebab itu dia mengambil masa yang panjang untuk pegawai-pegawai kerajaan dan agensi untuk menyemak dan meneliti satu persatu untuk disahkan sebagai miskin tegak. Bila pun dah disahkan, untuk kita bantu, untuk kita padankan pula dengan aktiviti ataupun kegiatan yang boleh menjana pendapatan, itu pun tak mudah. Kerana ada banyak kategori kenapa mereka menjadi miskin tegak. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang lokasi itu jauh daripada tempat yang ada kegiatan ekonomi dan sebagainya. Sebab itu, kita ada beberapa masalah pelaksanaan yang saya faham kalau orang ramai rasa kenapa kerajaan tidak boleh membasmi miskin tegak sedangkan ada 126,000 sahaja. Risiko yang paling utama ialah kerana kita kena padankan ini supaya bila mereka mengusahakan sesuatu, perkara itu berkekalan dan berlangsung. Supaya dengan tambahan itu, mereka akan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan, dan selepas itu, usaha kerajaan boleh ditumpukan kepada golongan-golongan lain. Sebab itu, kali ini, Inisiatif Pendapatan Rakyat ingin memfokuskan kepada kelangsungan penjanaan pendapatan. Sebab kalau sebelum ini, kerajaan memberikan kelengkapan. Kalau dia nak berniaga, kita bagi dia gerai. Kadang-kadang kita bagi dia mesin. Sementara ada yang berjaya mengusahakan secara berlangsung dan mereka keluar daripada garis kemiskinan tegak. Satu risiko juga ialah selepas 2-3 bulan, oleh kerana cabaran perniagaan yang mereka ada tu, 2-3 bulan mereka akan, mesin tu dah tak pakai, kelengkapan tu tak pakai, maka mereka kembali kepada keadaan yang sebelum itu. Jadi sebab itu risiko tergelincir daripada kembali ke kategori miskin tegak ini adalah sesuatu yang kita ambil perhatian khusus dalam kita merangka template penjanaan pendapatan yang kita yakin akan ada lebih upaya untuk memastikan kelangsungan penjanaan pendapatan di masa akan datang. Sebab itu yang paling penting ialah bagaimana untuk kita mewujudkan satu ekosistem. Kalau ada yang bertanya, kenapa kerajaan tak bagi saja kalau untuk mereka keluar daripada miskin tegak, pendapatannya mesti RM2,000 ke atas satu isi rumah, bukankah lebih mudah ambil wang tiap-tiap bulan, bagi RM2,000 mereka keluar daripada garis kemiskinan. Satunya, dia tidak berlaku adil kepada yang lain lah. Yang keduanya ialah garis kemiskinan itu naik tiap-tiap tahun. Bila keadaan ekonomi kita lebih baik, maka untuk kita kekal berada di luar garis kemiskinan, garis itu makin naik. Sekarang lebih kurang 1,900. 2 tahun lagi besar kemungkinan dia dah jadi 2,000 lebih. Jadi kalau kita ambil jalan itu tanpa kita menyediakan satu ekosistem yang mampan, yang boleh bagi kelangsungan, maka kita sampai bila-bila tak akan boleh melaksanakan pembasmian miskin tegak. Ini beza yang kita tumpukan sekarang melalui Inisiatif Pendapatan Rakyat, berbeza dengan pendekatan memberi wang semata-mata. Pertama, kita mensyaratkan bahawa mesti ada pertanggungjawaban berkumpulan di kalangan penerima-penerima bantuan dalam Inisiatif Pendapatan Rakyat ini. Mereka diwajibkan untuk menyertai satu koperasi setempat yang ditubuhkan untuk setiap penerima di dalam program IPR. Koperasi itu kita sebut sebagai koperasi basmi miskin tegak ataupun KOKMIT. KOKMIT ni sebab dia dalam bahasa Inggeris ni maksudnya commit. Dia kena commit kepada usaha, dia kena berpegang kepada usaha menjana pendapatan ini supaya mereka kekal keluar selama-lamanya. Yang kedua, bila kita bercakap tentang ekosistem, dia tak boleh tinggalkan golongan penerima ini semata-mata kita bagi dia kelengkapan,
ataupun kita bagi dia modal awal, lepas tu kita tinggalkan dia. Ada sebab kenapa mereka berada dalam miskin tegar in the first place. Kerana ada banyak kekangan, ada banyak cabaran. Dan kalau kita yang biasa ini pun, bila kita mengusahakan sesuatu perniagaan ataupun kegiatan menjana pendapatan, kita pun kadang-kadang menghadapi kesukaran. Bayangkan golongan yang di dalam miskin tegar ataupun B40. Mereka perlukan satu ekosistem yang membolehkan ada bimbingan yang berterusan daripada kumpulan-kumpulan lain untuk membolehkan mereka ada daya saing dan bina upaya. Ciri yang ketiga, kita beralih daripada kita bagi sekaligus. Saya nak berniaga kedai makan, maka saya nak mesin ini, saya nak peti ini, saya nak yang ini. Sebelum ini, selalunya kita bagi sekaligus. Lepas itu mereka terpulanglah dia nak buat macam mana. Dia jadi, tak jadi. Sebab itu bantuan yang kita tumpukan melalui IPR ialah bantuan yang akan diberikan setiap bulan untuk tempoh kawal selia 24 bulan. Jumlah keseluruhan bantuan itu sudah tentu adalah sama ataupun lebih sebenarnya daripada yang pernah ditawarkan sebelum ini. Tetapi bezanya dia tidak akan dapat tunai untuk sekaligus, kerana setiap template penjanaan pendapatan itu dirangka untuk memastikan perbelanjaan besar itu disediakan oleh kerajaan dan itu telah dimasukkan sebagai bantuan, sementara mereka mendapat bantuan tunai bulanan sementara menunggu perniagaan ataupun aktiviti penjanaan pendapatan itu betul-betul matang. Dan yang keempat, dari segi aktiviti penjanaan pendapatan yang dipilih, mereka dipadankan mengikut template-template yang disediakan, kerana kerajaan dengan kerjasama pihak swasta akan menentukan mengikut rantaian permintaan setempat. Kalau tidak, kita akan ada risiko yang dipanggil overcrowding ataupun tepu. Ada orang nak jual donat susu, dia tengok donat susu laku, lepas tu semua orang nak jual donat susu. Satu barisan tu semua jual donat susu, maka yang awal pun bermasalah, yang baru pun bermasalah. Jadi sebab itu kita kena bantu mereka mengikut template penjanaan pendapatan yang telah dikaji dan sudah ada sambutan daripada rantaian bekalan setempat. Sama ada pembeli yang sudah ada, sama ada agensi kerajaan yang akan memberikan mereka bayaran untuk khidmat yang mereka berikan dan lain-lain. Sebab itu ekosistem ini dibentuk dengan 3 kumpulan utama. Kumpulan pertama ialah penerima, iaitu isi rumah dari miskin tegar dan juga isi rumah daripada B40. Satu lagi ialah pembimbing, dan pembimbing ini terdiri daripada pelbagai kumpulan. Sama ada peniaga setempat yang akan membeli produk dan perkhidmatan mereka. Kerana contohnya ada peniaga setempat yang sudah pun maju, tapi mereka ada masalah untuk mendapatkan bekalan-bekalan tertentu. Sekarang ini mereka terpaksa beli daripada luar. Memang menjadi manfaat kepada peniaga-peniaga setempat tadi untuk memastikan bekalan mereka itu bagus pada harga yang bertepatan, untuk mereka bekerjasama dengan penerima-penerima ini supaya peniaga setempat ini menjadi off-taker. Kita juga perlukan NGO dan sukarelawan setempat untuk menyertai koperasi dan membimbing mereka soal perniagaan, soal pemasaran. Dan yang lebih penting selalunya, aktiviti penjanaan pendapatan ini, dia perlukan sokongan moral pada peringkat awal. Kalau dibiarkan mereka bergelumang seorang diri, susah. Tapi dalam kumpulan, apabila ada sokongan moral dan mereka mendapat bantuan dari segi latihan, dari segi galakan, dalam tempoh 24 bulan itu, ada kebarangkalian yang lebih tinggi. Mereka akan mendapat penjanaan pendapatan yang ada kelangsungan berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Dan sudah tentu pembimbing itu perlu juga bantuan sepenuhnya daripada agensi-agensi kerajaan. Dan mereka ini kita akan gabungkan
di dalam satu koperasi seperti yang saya sebut tadi sebagai Koperasi Basmi Miskin Tegak. Dan di sebelah yang satu lagi ialah rakan niaga ataupun rakan strategi. Hari ini contohnya saya berterima kasih kepada kumpulan awal rakan niaga dan rakan strategi yang telah pun turut serta dalam IPR pada peringkat ini. Ini termasuklah contohnya kumpulan prasarana, termasuklah contohnya kumpulan-kumpulan peruncitan utama negara, dan harapan kita ialah ini akan dibesarkan lagi, dan termasuklah pihak-pihak berkuasa kerajaan. Sebab itu saya berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri Sembilan kerana mereka antara yang paling awal bersetuju supaya ada khidmat-khidmat tertentu yang sebelum ini ditawarkan oleh kerajaan negeri kepada pihak swasta, selepas ini diberikan terus kepada penerima-penerima daripada golongan miskin tegar dan B40 di dalam program IPR ini. Satu lagi sebab kami nak minta tanah. Sebab tu Menteri Besar kena ada kan. Kalau tengok kepada simbol IPR, simbol itu ialah membuka pintu. Kita nak pastikan bahawa program kerajaan dalam membasmi kemiskinan bukan semata-mata memberi bantuan, tetapi bantuan itu dengan sokongan yang lain dan dengan ekosistem keseluruhan negara. Swasta pun ada, komuniti setempat pun ada, agensi kerajaan pun ada, penerima pun ada, peniaga biasa pun ada. Itu akan membuka pintu kepada golongan-golongan B40 dan miskin tegar ini supaya mereka melangkau keluar daripada kategori miskin. Pada masa yang sama, tanggungjawab kami di Kementerian Ekonomi, kami perlu mengimbangi di antara membantu bebanan rakyat setiap hari yang boleh mencapai seberapa ramai rakyat biasa, tetapi pada masa yang sama tugas berat kami ialah memastikan masalah-masalah struktur ekonomi dalam negara ini diselesaikan. Kita ada masalah sekarang, contohnya harga barang, soal kekurangan bekalan, soal gaji. Semua ini adalah kerana ia berpunca daripada beberapa masalah struktur ekonomi yang perlu diperbetulkan melalui dasar-dasar dan program-program baru. Jadi sebab itu keutamaan kami ialah untuk memastikan bahawa untuk memastikan bahawa setiap kali kita mengusahakan sesuatu program yang melibatkan rakyat yang menyeluruh seperti ini, dia mempunyai serampang dua mata. Pada masa kita membantu rakyat, contohnya melalui IPR, membantu menjana pendapatan rakyat, tetapi pada masa yang sama kita menyelesaikan masalah struktur-struktur ekonomi supaya masalah itu tidak berulang, baik di kalangan penerima tetapi juga manfaat itu kepada ekonomi setempat dan ekonomi negara. Ini contoh-contohnya. Kita bermula dengan 3 template. Satu yang dipanggil INTAN, Inisiatif Usahawan Tani. Yang kedua, INSAN, Inisiatif Usahawan Makanan. Yang ketiga dipanggil IHSAN, Inisiatif Operator Perkhidmatan. Kalau kita ambil usahawan tani, masalah ekonomi harian yang dihadapi oleh negara dan rakyat di masyarakat setempat ialah, pertama sebenarnya kekurangan bahan mentah makanan. Kadang-kadang benda tu ada, tapi dari segi rantaian bekalannya kadang-kadang jauh, kadang-kadang kena melalui orang tengah dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan lapisan demi lapisan ni harga naik. Pada masa yang sama juga, bila ada masalah global seperti yang berlaku sekarang, dengan segera rakyat dapat merasakan tekanan dari segi keterjaminan makanan setempat. Sebab itu kita berdepan dengan masalah inflasi sekarang, yang sebahagian besarnya adalah berpunca daripada harga barang makanan siap yang lebih mahal daripada sebelumnya. Dan saya faham pandangan dan juga pendirian daripada pengusaha-pengusaha. Mereka merasakan kalau barang mentah tu mahal, macam mana saya nak jual murah. Sementara kita minta supaya
sama-sama kita mengusahakan agar harga barang itu tidak naik atau sudah mula turun. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk memastikan bekalan bahan mentah setempat itu mencukupi, dan bekalan itu bila mencukupi, persaingan itu akan boleh menurunkan harga. Sebab itu penyelesaian melalui IPR ialah kita berharap kita dapat menambah bekalan setempat, dan pada masa yang sama kita boleh memfokuskan kepada tanaman-tanaman dalam sektor strategi yang banyak bergantung kepada import sekarang, dalam keadaan kita tidak perlukan import. Contohnya lada. Kita sebenarnya tidak perlukan import cili sebenarnya, tapi kita bergantung lebih daripada 60% import cili. Jadi kita berharap walaupun tanaman cili itu nampak macam tak ada isu besar dalam kerangka ekonomi, tetapi dia ada serampang dua mata yang akan boleh membantu dari segi permintaan bekalan tempatan, dan secara makro dia akan membantu negara dari segi keterjaminan makanan supaya kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada import cili. Kemudian dari segi usahawan makanan insan, kita ada masalah kerana harga makanan siap tu mahal. Sebab itu dalam 2-3 bulan yang lepas banyak polemik politik mengenai menu rahmah RM5 kan? Kita faham kalau kenapa peniaga merasakan dia nak jual lebih mahal tu, lebih rendah tu payah, sebab dia kena bayar tempat sewa, dia kena bayar elektrik, kemudian dia kena nak dapatkan lesen. Gerai pun terhad kerana takkan kita nak bagi gerai satu Malaysia. Jadi sebab itu, maka ditambah lagi pula kalau restoran dan sebagainya, orang ramai, orang kita kurang cenderung untuk bekerja sebagai pelayan di restoran. Kita ada kebergantungan kepada pekerja-pekerja asing. Ini adalah masalah harian dan masalah struktur negara yang kita harap melalui penyelesaian IPR. Pertama, kita ingin meyakinkan rakyat untuk makanan-makanan cepat dan juga makanan seperti sarapan tengah hari yang sebenarnya kita tak ada dah nak pergi ke restoran dengan keluarga ramai-ramai. Selalunya makan besar begitu sekali-sekala sahaja. Makan harian ini sepatutnya dia cepat dan dia bagus pada harga yang bertepatan. Sebab itu kita meletakkan template makanan sarapan tengah hari ini pada harga RM2 kerana tak perlu tanggung bayaran sewa tempat, lesen dan sebagainya. Kita memperkenalkan penjualan oleh kumpulan B40 dan Miskin Tegar ini melalui vending machine. Sebab itu kita pilih LRT dahulu kerana bacaan kita ialah ramai orang yang nak pergi di pagi, balik petang, tengah hari. Mereka melalui kawasan-kawasan yang tumpuan ramai, dan ini membolehkan mereka take away saja dengan harga RM2. Dan saya dah cuba makanan tu, RM2 tu nilai dia memang bagus. Kerana apabila kita dah tak ada kos sewa, kos yang lain-lain itu, nilai makanan RM2 itu harapnya sama dengan nilai makanan di restoran dan di gerai pada harga yang lebih tinggi. Pada masa yang sama, kita berharap dengan peralihan tabiat pengguna yang boleh menerima membeli makanan siap ini yang diusahakan oleh golongan Miskin Tegar dan B40, ini akan mengalih tabiat pembeli kepada menggunakan yang berorientasikan mesin. Kerana itu menyelesaikan dua masalah utama. Pertama, kebergantungan kepada pekerja asing, dan yang kedua, kita perlu percepatkan teknologi IoT dan juga teknologi digital kita dengan lebih banyak peralihan kepada penggunaan mesin-mesin seperti ini. Itu akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor itu yang boleh menggaji graduan-graduan kita. Dan yang ketiga, contohnya Iksan sukar untuk kita mencari pekerja tempatan dalam bidang-bidang tertentu seperti 3D, difficult, dirty, satu lagi apa dia lah? Dangerous. 3D ni payah, orang tak nak kan. Sebab itu kita ada kebergantungan kepada pekerja asing, dan melalui IPR
Seperti perkara ini telah bermula sedikit sebanyak di Selangor pun ada, di Negeri Sembilan pun ada. Kita memastikan bahawa kita membuka penyeliaan infrastruktur awam, tandas awam, dan harapan kita selepas ini kepada pejabat dan lain sebagainya, kepada penerima-penerima daripada golongan B40 dan juga miskin tegar ini. Kerana selain daripada kita mengatasi kebergantungan kepada pekerja asing itu, kita akan dapat mengubah persepsi rakyat, supaya perkara ini secara perlahan-lahan membantu kita beralih daripada keadaan ekonomi sekarang. Dan ini yang akan disediakan oleh kerajaan. Untuk usahawan tani contohnya, kerajaan akan sediakan tanah. Kita sudah ada permulaan tanah yang baik untuk permulaan ini, dan sudah tentu jumlah tanah kerajaan yang disumbangkan oleh agensi persekutuan dan juga kerajaan-kerajaan negeri, jumlah tanah yang akan dibuka ini akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Kita akan sediakan infrastruktur pertanian, supaya contohnya kalau untuk mengusahakan tanaman berbentuk fertigasi, dia tak payah fikir soal infrastruktur, nak buat, nak bersih, nak sediakan pam air dan sebagainya. Perkara itu akan disediakan oleh kerajaan dan telah dimasukkan dalam bantuan kepada penerima. Kita juga akan bagi latihan kemahiran, teknologi pertanian, latihan perniagaan melalui koperasi. Kos-kos lain seperti kos operasi, baja dan sebagainya semua dah masuk di dalam economics yang kita kira. Ada sokongan pemasaran, sebab itu kita perlukan rakan-rakan strategik daripada kumpulan-kumpulan peruncitan. Sementara menunggu tanaman itu mendatangkan hasil, kerana ada yang dalam 5 bulan, ada yang dalam 6 bulan setiap kitaran, kerajaan akan bagi allowance untuk memastikan mereka mendapat allowance tunai sambil mengusahakan pertanian mereka. Dan akhirnya jika ini berjaya dalam tempoh akan datang, oleh kerana mereka digolongkan di dalam koperasi, maka mereka akan mula mendapat menjana pendapatan melalui koperasi. Dan harapan kita, koperasi itu boleh berkembang dan mula menggerakkan ekonomi setempat, kerana kita sudah mula ada economies of scale ataupun skala ekonomi setempat. Perkara yang sama juga kepada inisiatif usahawan makanan insan. Kalau mereka nak beli sendiri, vending machine payah, mahal, dan kontraknya panjang dan sebagainya, dia nak cari tempat semua susah. Kerajaan akan mengusahakan penempatan dan buka, macam saya sebut tadi, buka pintu supaya vending machine ini diletakkan di kawasan-kawasan tumpuan rakyat di seluruh negara. Lebih mudah di kawasan bandar, lebih susah di kawasan luar bandar, tetapi insya-Allah bila lebih ramai yang menerima budaya hidup ini, dia akan jadi lebih banyak tempat yang kita boleh buka. Latihan semua diberikan, sokongan semua diberikan, cuma mereka bantuan itu dalam bentuk sewa beli untuk memiliki vending machine itu untuk tempoh 24 bulan. Dan kalau tengok kepada hasil vending machine setengah kumpulan peruncitan yang ada, hasil itu sebenarnya lumayan, bergantung kepada bentuk produk yang dipasarkan melalui vending machine itu. Kalau kena harga, dan kalau kena tempat, dan kalau budaya ini disambut oleh rakyat, maka sebenarnya setiap vending machine itu boleh mengeluarkan satu keluarga daripada garis kemiskinan. Dan yang ketiga, melalui operasi inisiatif operator perkhidmatan Ihsan, kita akan pastikan kumpulan-kumpulan ini mendapat fasiliti untuk mereka sedia dan jaga. Dan mengikut tempat, kalau ada kutipan itu yang rendah ataupun bayaran daripada pihak berkuasa tempatan atau agensi kerajaan itu rendah, untuk tempoh 24 bulan, kerajaan akan bagi tambahan pendapatan, top up, supaya mereka mendapat sekitar RM2,000 sebulan yang mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Ini sasaran-sasaran kita untuk tahun 2023. Cabaran paling utama kepada kementerian dan negara ialah untuk memastikan 100,000 isi rumah penerima ini mendapat manfaat
dengan peruntukan 750 juta. Peruntukan ada, tapi kita perlukan penerima datang dan mula mengambil bahagian dalam program-program ini. Kalau tidak, peruntukan ada tapi tak ada sambutan daripada kumpulan SASA, kita akan ada masalah. Dan untuk itu berlaku, kita juga perlukan 5,000 orang pembimbing dari kalangan peniaga, dari kalangan NGO, dari kalangan sukarelawan. Bukan sahaja rakan-rakan strategik yang akan membeli, tetapi sokongan daripada NGO setempat, masjid-masjid, daripada sukarelawan yang dah pencen dan dah balik kampung, yang ingin membantu golongan setempat supaya mereka menjadi pembimbing kepada koperasi-koperasi miskin tegar yang akan ditubuhkan. Dan kalau kita berjaya memastikan 100,000 penerima dalam tempoh setahun ini, insya-Allah kita boleh berjaya mewujudkan sekitar 150 koperasi miskin tegar di seluruh negara. Dan itu membolehkan kita mensasarkan baki daripada keluarga miskin tegar dan juga B40 dalam tahun 2024, supaya semua penerima ini ada tempoh 24 bulan kawalan selia supaya mereka keluar daripada garis miskin tegar menjelang akhir 31 Disember 2025, iaitu pengakhiran rancangan Malaysia ke-12, seperti yang disebut oleh Perdana Menteri hari Jumaat lepas, untuk menoktahkan miskin tegar di negara ini. Jadi saya dah sampai ke penghujung. Kita perlukan tanggungjawab bersama. Kita perlukan kementerian-kementerian, dan kita akan menyelaraskan segala bantuan dan program yang sedia ada melalui inisiatif pendapatan rakyat. Sebab itu kita bermula dengan hari ini 800 ekar tanah kerajaan persekutuan. Kita minta supaya kerajaan-kerajaan negeri Selangor, kerajaan negeri Sembilan, dan bila kita sebut tanah ni, jangan fikir tanah ratus-ratus ekar no. Sebenarnya di kawasan bandar kita banyak tanah rizab yang kecil. Kita juga ada tanah-tanah dari segi pembentungan, tanah di bawah rintis elektrik. Semua tanah-tanah ini boleh dibuka kepada orang ramai untuk menanam. Dan kalau ekosistem ini berjaya, harapan kita dia betul-betul boleh membantu dari bulan ke bulan menurunkan harga, kerana kita mengatasi masalah perbekalan setempat. InsyaAllah saya juga akan pergi dari satu negeri ke satu negeri, berjumpa dengan setiap menteri besar untuk saya minta tanah. Kerana bila kita buka pada hari ini, kita jangka akan ramai pemohon daripada seluruh negara yang nak mengusahakan tanah. Sebab itu menjadi tanggungjawab saya dan kementerian saya untuk memastikan kita menyelaraskan perkara ini, supaya peluang untuk menyertai ini dibuka seluas-luasnya kepada kumpulan SASA di seluruh negara. Kita perlukan golongan peniaga, profesional dan sukarelawan untuk menyertai sebagai pembimbing. Kita tak boleh biarkan kumpulan daripada B40 dan miskin tegar ini terkapai-kapai sendiri untuk mereka keluar daripada garis kemiskinan. Dan usaha ini memang dah ada dalam sistem masyarakat kita. Ada yang membantu melalui NGO, lembaga zakat masing-masing membantu. Ada di kawasan-kawasan yang qariah masjid mereka begitu aktif membantu. Ada pesara kerajaan. Saya tahu ada satu kumpulan pegawai-pegawai atasan kerajaan yang mereka bersara, mereka mengusahakan perkara ini. Mereka mencari tanah, cari orang, kemudian mereka membantu, mereka mencari peniaga. Jadi kita perlukan seberapa ramai rakyat biasa untuk menyertainya melalui koperasi, supaya mereka ada kumpulan sokongan dalam tempoh 24 bulan ini. Sudah tentu kita perlukan sektor awam yang nak buka ni kepada dari segi penyelenggaraan kemudahan, dari segi untuk kita tempatkan vending machine. Kita perlukan golongan swasta, terutamanya peniaga, untuk membeli daripada mereka yang mengusahakan Intan, Iksan dan juga Insan. Dan kita juga perlukan orang ramai untuk memberi sambutan kepada perkara-perkara ini, supaya kita berjaya mengalih
tabiat membeli kita, dan pada masa yang sama kita membantu golongan sasar. Dan insya-Allah kita juga yang penting memerlukan sokongan orang ramai di seluruh negara untuk melihat di sekeliling kawasan kita. Kalau ada keluarga yang menepati ciri-ciri ini, mereka berada dalam golongan miskin tegar di bawah RM1,900 ke bawah, ataupun mereka di bawah golongan B40, gajinya lebih kurang RM2,008 ke bawah, mereka boleh mendapat manfaat daripada ini. Saya minta bantuan daripada kerajaan negeri dan orang ramai untuk mendaftarkan mereka, dan insya-Allah kita akan padankan dengan data yang sedia ada kita di dalam IKASI, data sedia ada di dalam sistem kerajaan dan sebagainya. Dia selalu sikit. Jadi yang perasmian ini kerja mudah sebenarnya kan. Merasmikan ini mudah, melaksanakannya itu payah. Dan saya sendiri dan juga sahabat-sahabat daripada jabatan-jabatan kerajaan, mustahil kami boleh menggerakkan sesuatu ini tanpa keseluruhan bantuan seluruh rakyat Malaysia, baik orang perseorangan, baik syarikat swasta, baik NGO dan sebagainya. Jadi sebab itu pada hari ini saya mohon supaya seberapa ramai yang menonton, yang hadir, dan tindakan diambil oleh badan-badan yang terbabit untuk kita mula mendaftar kumpulan sasaran penerima. Satu, bagi mereka yang nak mendaftar menjadi pembimbing, sama ada NGO ataupun orang perseorangan ataupun pesara ataupun karya masjid, boleh daftarkan di sebagai pembimbing, termasuk juga peniaga-peniaga yang ingin menyertai supaya mereka boleh bina rantaian bekalan di kawasan setempat mereka. Kalau mereka berniaga keripik ubi, dia tak cukup tanaman ubi, dia boleh mendaftar supaya kita boleh pastikan ada tanah dan peserta yang membekalkan ubi mentah kepada mereka, supaya mereka tidak bergantung kepada pembekal-pembekal lain. Jadi kita perlukan 3 kumpulan ini untuk mendaftar secepat mungkin. Satu, golongan penerima B40 dan miskin tegar. Kedua, golongan-golongan pembimbing. Dan ketiga, peniaga yang menjadi off-taker. Jadi setakat itu saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua. Yang penting ialah kita lihat bagaimana pelaksanaan ini menyentuh seberapa ramai golongan miskin tegar dan B40, dan saya berharap dia juga melibatkan seberapa ramai rakyat Malaysia. Dan dalam 2 tahun daripada sekarang kita akan dapat, kalaupun tidak menoktahkan, kita akan ada satu template program yang boleh membantu memastikan golongan-golongan miskin yang jatuh dalam miskin tegar ini ada kelangsungan pendapatan untuk beri mereka upaya keluar daripada kepempungan tersebut. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi saya pulangkan kepada Pengerusi Majlis. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon